kita akan buat training untuk gunakan ESP8266 dan beberapa komponen lain seperti OLED. Yang ni memang wajib lah, sebab kalau ESP microcontroller tanpa LCD dia macam tak lengkap lah bagi saya. Dan ada gas sensor. Asal-asal korang projek apa ni? Ada touch sensor dan ada relay. Jom kita tengok projek apa. Korang dapat teka lagi? Dapat teka ke tak? Projek apa kita nak buat ni? Training apa yang kita nak buat ni? Tada, kita nak buat benda ni pakai dua soket. Pakai casing untuk dua soket. Dan dia lah pakai casing untuk dua soket. Soket sebelah kanan tu kita letakkan plug 3 pin. Yang sebelah kiri tu kita letakkan dia punya penutup tu, kita letakkan penutup kosong. Dan kita tebukkan lubang untuk kita letakkan LCD. Kita letakkan gas sensor. Kita letakkan touch sensor. So mesti dah boleh teka kan? So mesti dah boleh teka kan apa yang nak dibuat. Kita nak buat IoT punya sistem untuk kawal plug 3 pin kita. So kita akan guna first kali training kita akan gunakan apps Blink. Lepas tu kita akan improvise gunakan, bukan improvise lah, kita akan tukar method untuk gunakan MIT apps inverter. Dan seterusnya kita akan tukar method untuk gunakan tankable. So dari senang kita ke susah sikit, dan kita ke bukan lebih susah lah. MIT apps inverter dengan tankable lebih kurang sama aja, senang aja. Cuma perbezaan dia, MIT app inverter hanya untuk Android, manakala tankable dia support dua-dua Android dan juga Apple punya phone. Okey, dekat sini kita boleh tengok LCD ni. Tentulah kita nak bagi tahu sama ada connected ataupun tak dekat Wi-Fi. So in case kalau Wi-Fi out of tak ada signal, kita boleh kawal secara manual plug 3 pin ni on off. So button dekat sini kita tak boleh buat apa, dia memang ada. So kita just on sajalah. So kita tambah satu sensor, yang ni untuk just additional sahajalah, untuk kita bagi value kepada plug point ni, value tambahan kepada plug point ni. Maksudnya plug point ni dia ada gas sensor kalau nak dibandingkan dengan plug-plug IoT yang lain. So seterusnya adalah kita akan kawal benda-benda ni, 3 benda ni yang kita nampak lah dekat dalam ni. Akan ada ESP8266 sebagai microcontroller untuk kawal 3 benda yang dekat luar ni. Dan juga akan ada dalam ni akan ada relay board untuk kawal plug point ni, untuk kawal on off plug point ni. So ESP8266 yang kita gunakan, dia ada pin di sebelah kanan dan kiri dia. Okay. Dia ada pin di sebelah kanan dan kiri dia. Tapi untuk beginner, tak semua pin saya galakkan guna. Hanya beberapa pin sahaja, yang mana kita boleh tengok pada table ni, yang mana input dan output dia tertulis OK. Yang tu saja kita guna.
Macam ni D1, D2 boleh guna, D5, D6, D7 boleh guna. Dan AO untuk analog boleh guna. 5 pin ni sahaja digalakkan guna untuk beginner. Untuk expert dia boleh lah tengok untuk D3, D4, D8, RX, DX. Untuk beginner 5 pin ni sahaja guna dahulu. Analog input. Okay, step yang pertama kita akan hidupkan LCD dahulu sebelum kita mulakan kepada blink. Kita hidupkan LCD dulu, kita nak pastikan kita punya ESP8266 berfungsi dengan kita punya LCD ni berfungsi. Jom kita teruskan kepada untuk hidupkan LCD dulu. Ini dia punya wiring dia. VCC kita sambung kepada 3 volt ESP. Ground kita sambungkan kepada ground. SDA dan SCL kita sambungkan kepada pin D1 dan D2. Okay, D1 dan D2, dua pin ni kita guna. So jadi dua pin ni kita dah guna untuk OLED. Jadi kita ada 3 lagi pin dan 1 lagi pin untuk digunakan analog input dan 3 lagi pin I/O yang boleh kita gunakan. D5, D6 saya bercadang untuk sambungkan kepada relay. D7 saya bercadang untuk disambungkan kepada sensor capacitive sensor. Capacitive sensor yang ni, yang merah ni. Dia ataupun kalau kita tak mau guna capacitive sensor, kita boleh guna push button. Tapi kalau kita guna yang ni nampak lebih wow lah. So analog input saya cadang untuk sambungkan kepada gas sensor. Dekat atas ni analog input. Step pertama kita settlekan LCD dulu. D1 pin SCL, D2 pin SDA. D1 pin SCL, D2 pin SDA. Jadi kita dah sambungkan OLED kepada ESP8266 mengikut sambungan dia. Ground kita sambungkan kepada ground, VCC kepada 3 volt 3, D1 kepada pin SCL dan D2 kepada pin SDA. Okay, jom kita masukkan program. Step pertama, kod yang kita mesti gunakan adalah untuk check address OLED. Setiap kali kena ingat, setiap kali kalau kita nak guna OLED, LCD OLED ataupun LCD I2C lain, step pertama adalah untuk scan dia punya address. Macam yang ni, dia punya address adalah 0x3C. Okey, kita akan pergi kepada next code. Kod untuk kita hidupkan LCD, tulis something dekat atas LCD sangat mudah. Pertama, dekat atas ni adalah bahagian di mana kita masukkan library. Kita banyak gunakan library pada library Adafruit. Ini adalah size LCD itu 128/60 pixel. Maksudnya dekat atas tu dia ada 128/64 titik. Pixel mewakili titik lah. Ini adalah cara untuk kita hidupkan, cara untuk kita construct LCD function untuk LCD tersebut. Kita masuk ke dalam void setup dan void loop. Dalam void loop kita kosong sebab kita hanya plan untuk tulis something sekali saja. So atas sekali adalah untuk kita hidupkan function, untuk kita hidupkan LCD tersebut. Yang ni adalah alamat LCD tersebut. Kita delay sekejap.
Kita clearkan display. Kita set text size dia kepada 2, sederhana besar, dan kita text color dia kepada white. Display set cursor kepada 00, maksudnya dia akan ditulis di bahagian atas kiri sekali, dan kita akan tulis hello world. Mudah sangat kod dia. Okey, dan kita akan uploadkan ke dalam kita punya board microcontroller ESP8266. Kita tekan butang upload dan dia akan upload, dan jom kita tengok macam mana result dia. Adakah LCD kita berjaya dihidupkan ataupun tidak. Jadi inilah hasilnya. Kita tulis hello world pada LCD, dan ini bermaksud kita punya microcontroller kita berfungsi. Ingat, dan jangan lupa microcontroller dan juga LCD tak dapat dipisahkan. Kita berjumpa di tutorial yang seterusnya. Selamat berjaya mengikuti training ini. Tapi semua kita nampak dia macam berlaku dengan dalam hanya kurang pada masa 1 saat. Sangat laju. Sistem IoT ni kita akan guna 3 benda ni. Telefon kita, Blink Cloud, dan ESP8266. Hardware ESP8266. 3 benda ni dia boleh berada pada 3 tempat yang berbeza. Sebagai contoh, telefon bimbit kita mungkin berada dengan kita di mana-mana, kita dalam kereta, kita di rumah atau di mana-mana. Blink Cloud ni mungkin berada di sebelah Eropah sana, dan hardware ESP8266 ni mungkin berada di kampung kita, atau di rumah kita, atau di kucing kesayangan kita mungkin. Okey, sistem yang kita nak buat, step pertama kita akan buat 2 benda ni dahulu, iaitu apps di telefon bimbit kita, apps Blink, dan kita akan hantar data tersebut kepada server Blink yang mungkin ada di Eropah sana, dan selepas dihantar ke sana, data tersebut akan dihantar kembali kepada telefon kita. So di telefon kita akan ada dua benda lah. Satu button, satu lagi kita letak LED saja. Bila kita tekan button ni, dia akan menyalakan LED ni. Dekat telefon kita nanti kita akan nampak sangat cepat. Kita tekan, dia akan menyala. Tetapi di belakang tabirnya, apa yang berlaku, apabila kita tekan button tersebut, button tu akan dihantar kepada dihantar kepada server Blink, dan server Blink akan hantar balik kepada telefon untuk nyalakan LED yang ada di telefon kita. Okey, jom kita buat yang ni dulu. Jom kita tengok macam mana nak buat dia. Sekarang saya buka apps Blink. Cara login dia, cara untuk sign up dan login macam biasalah. Yang ni kena masukkan email masing-masing. Okay, sekarang saya dah sign in. Kalau siapa yang belum ada account, dia kena sign up dulu. Saya dah login. Step pertama adalah kita pilih saja quick start dan pilih hardware apa yang kita guna. Macam kita untuk kali ini kita guna ESP8266. Connection type Wi-Fi. Continue. Okay, quick start device. Okay, biasanya step pertama apa yang saya akan buat adalah kita tekan button yang ada di atas sebelah kanan, button spanner tu, butang spanner tu.
dan akan masuk ke bahagian sini. Pertama apa yang saya akan buat adalah saya akan cleankan dulu saya punya dashboard. Yang depan ni kita panggil dashboard ya. Padam. Selepas tu saya akan tekan dekat bahagian bawah sebelah kanan ada button data stream. Okey, dan saya akan clearkan semua data stream yang ada dekat sini. No, tekan, dan saya akan clearkan data stream yang semua ada dekat sini. Dalam erti kata lain, saya nak start fresh lah. Saya guna quick start template dan saya nak start fresh. Okey, settle. Kita tekan button pangkah dan patah balik. Okey, apa yang saya nak buat dalam tutorial kali ini adalah saya nak buat, kita tekan button dan kita control LED. So kita tekan saja dekat mana-mana yang dekat dashboard ni. So dia akan keluar widget yang kita boleh guna. Untuk free punya version, widget yang boleh digunakan sangat limited. Tapi tak apa, kita boleh yang limited ni pun dah, saya rasa dah okey. Taklah terlalu limited sangat. Untuk buat function basic punya projek IoT memadai. Pilih button. So kita ada satu button. Kita comelkan sikit. Dan kita bagi dia center sikit. Okey, macam dah center. Kita tambah satu LED. Kita tambah satu LED. So apa yang kita akan buat adalah button ni akan kawal LED yang dekat atas ni, untuk on dan offkan LED ni. Okey, button ni kita ubah sikit. So kita push. Dia ada dua mode, switch dengan push. So kita pilih switch. Switch ni macam switch lampu lah. Kita tekan, dia akan kekal kat situ lah. Dan tekan sebaliknya, dia akan kekal dekat tempat yang sebaliknya selagi tak dikacau lah. Enter title. Title kita kosongkan. Okey, off. Semasa on, kita letakkan label on. Font size dia kita bubuh sebagai auto. Jadi cantik sikit lah. Dia besar sikit. Okay. LED kita biarkan kosong. So nanti dia akan jadi macam ni. Yang ni kita, yes, it's nice. Not at this time. So bila kita tekan benda ni, dia akan on off kan LED yang ada dekat atas ni lah. Okay. Tapi sekarang tak boleh kawal lagi, sebab kita tak masukkan lagi program di dalam ESP kita. So data stream yang kita akan gunakan adalah dua-dua ni akan berkongsi satu data stream yang sama, iaitu V0. V0 ni dalam dia akan hantar dua value saja, sama ada 0 ataupun 1. Switch tekan 1, switch dilepaskan 0, ataupun switch off 0, switch on 1. Okay, settle. Button pun akan guna data stream yang sama, iaitu V0. Okay.
Tengok dia dah boleh kawal. Tapi yang ni antara telefon dengan server Blink saja. Device is offline. Sebab apa device is offline? Sebab kita tak masukkan lagi kod di dalam kita punya apps, dalam kita punya hardware. Okay, jom kita pergi kepada part yang seterusnya pula. Okay, yang ni kita dah siap. Seterusnya kita akan settlekan bahagian hardware ESP8266 pula. Okay, keep in mind, tadi kita dah ceritakan 3 benda ni berada pada 3 tempat yang sama. Sebagai contoh, hardware ESP8266 ni kontrol lampu di rumah kita. Cloud, Blink Cloud ni mungkin berada di Eropah sana. Dan telefon bimbit kita mungkin berada dengan kita semasa kita dalam kereta. Okey, kita tukar situasi lah. Yang ni mungkin control aircon kita. So kita dah nak balik rumah, kita buka apps telefon kita, kita on kan, kita tekan button on. Button on ni akan hantar kepada data kepada cloud di Blink di Eropah sana, dan akan hantar balik kepada ESP8266 kita yang berada di rumah kita. 3 tempat yang berbeza. Apabila kita tekan button dekat sini on atau off, dekat sini juga kita akan boleh tengok on atau off. Di sini di kereta kita, mungkin di tempat kerja, di sini di rumah kita. Kita tekan, dia akan hantar dan dia akan tulis off sini. Kita tekan on, dia akan hantar dan dia akan tulis on sini. Okay, jom kita tengok macam mana dia punya kod dia. Ini kod dia, simple saja. Atas ni, maklumat ni kita kena dapatkan daripada kita punya Blink, dekat kita punya apps Blink. Tapi bukan di telefon, tapi di website. Okay, kita masuk Blink, website Blink, dan kita login macam biasa. Dan kita boleh masuk ke dalam kita punya konsol. So tekan dekat sini, quick start template ni. Okay, kita copy yang ni, firmware configuration ni, copy. Dan kita pastekan ke dalam kod kita. Kita akan dapat 2 benda ni. Yang lagi satu ni, token code ni, kita boleh tekan dekat device. Dekat sini. Quick start device ni kita boleh rename. Kita tukarkan kepada, rename kepada episode 2. So nanti dekat Blink kita, dekat apps Blink kita pun akan tertulis episode 2 lah. Sini kita punya authentication code kita, token kita. Kalau jenis saya just tekan right click dan kita inspect. Dan saya just akan copy elemen sajalah. Okay, sekejap lagi dia akan keluar. Atas tu. Okay, saya akan copy elemen. Copy elemen dan saya akan pastekan dekat saya punya kod. So yang ni lah kita punya authentication token kita. Saya akan copy paste ke sini nanti. Okay, kita akan tengok kod sekali lalu. Kita guna library. Atas ni 3 ni untuk LCD, 2 ni untuk Blink. Ini bahagian untuk LCD kita yang mana kita telah terangkan di episod yang sebelum ni.
Okey, yang ni password Wi-Fi kita. Password dan SSID Wi-Fi kita. Yang ni berbezalah dengan SSID dengan password penonton. Okey, first kali dia akan pergi kepada void setup. Dia akan hidupkan dulu LCD. Dan di sini dia akan buat connection ke Blink Cloud. Dia akan check authentication token kita, password Wi-Fi kita. Kalau semua okey, dekat LCD tu akan tulis internet connected. Dia akan lompat ke dalam void loop dan dia akan buat blink run. Semasa proses blink run ni, dia akan monitor lah apa yang terjadi kat telefon kita dan apa yang perlu ditulis dekat kita punya ESP8266. Kalau kita tekan pin dekat ESP82 dekat apps tu, dia akan tulislah sama ada on atau off dekat ESP8266 tu. Okey, jom kita tengok apa yang akan terjadi dekat ESP8266 kita pula. Okey, kalau kita tengok dekat apps kita sekarang, dia dah ubah nama lah episod 2. Okey, ni kalau kita kawal dekat kita punya app sahaja. Bila kita tekan button ni, dia akan hantar kepada server dan server akan hantar balik lah reply, tengok laju kan. Ok, sekarang ni kita tengok apa yang akan terjadi dekat LCD pula. Sekarang kita tak sambung power lagi. Kita akan sambung power dulu. Power kita akan guna USB power bank saja. Ok, jom kita sambungkan. Okay, dekat LCD akan tulis connecting to internet. Dia akan cuba buat sambungan ke Wi-Fi dan juga kepada server Blink. Ok, internet connected dan dia akan LED is off lah. Bergantung apa yang ada dekat sini. So kita akan cuba. Dia akan on. Benar ni kita nampak laju je. Tapi sebenarnya apa proses yang saya ceritakan tadi itulah. Sebaik saja kita tekan button ni, dia akan hantar data tu kepada server Blink yang ada jauh daripada tempat yang saya duduk ni lah. Dan dia akan hantar pula kepada ESP8266 ni. Tapi semua kita nampak dia macam berlaku dengan dalam hanya kurang pada masa 1 saat. Sangat laju. Tetapi data yang dihantar tu sangat jauh. Jauh beribu-ribu kilometer. Okey, kita berjumpa lagi pada episod yang seterusnya. Tengok tu guys. Tak sentuh lagi dia dah menyala. Perasan tak? Perasan tak? Sekali lagi. Kita ikut side. Kita ikut tepi. Kita ikut tepi. Okay. Sekali lagi. Sekali lagi. Berhantu betul guys benda ni. Berhantu. Di tutorial yang sebelum ni kita dah berjaya buat satu app, simple apps untuk kita kawal LED yang ada di atas LED ni menggunakan button yang ada dalam apps tersebut, dan juga untuk mengawal LCD yang ada pada projek. Jadi kita akan teruskan kepada step yang seterusnya adalah kita akan buat sambungan pada switch yang ni pula. Switch yang akan digunakan kalau sistem Wi-Fi kita down. Jadi kita tak boleh kawal soket AC ni menggunakan telefon bimbit, menggunakan telefon Wi-Fi. Jadi kita akan gunakan switch manual ni untuk kawal on off soket AC ni. Okey, ini ESP8266. So dekat komponen
switch ni kita ada 3 pin. Pin power, pin ground dan satu lagi adalah pin signal. Pin signal dia guna satu saja. So saya plan untuk gunakan D7. Dan sambungan dia akan jadi macam ni. Ground kita akan sambungkan kepada ground. VCC kita akan sambungkan kepada 3V3. Dan signal kita akan sambungkan kepada D7. Simple je sikit ya. Jadi kita akan tengok macam mana dia punya programming. Programming dia kita akan update daripada programming yang lepas. Jadi kita akan tengok bahagian mana yang kita tambah. Bahagian yang kita tambah adalah bahagian yang ni digunakan untuk kita check Wi-Fi disconnect nanti. Teruskan kita pergi ke void setup dulu. Pin mode D7 kita jadikan sebagai input. Dan selepas sistem connecting to blink, dia akan masuk. Kalau tidak sebelum ni dia hanya ada blink run di dalam void loop. Tapi sekarang kita dah ada blink run ni tak perlu ada dekat sini. Kita akan gunakan masukkan blink run ke dalam if else ni. Saya deletekan dulu yang ni. Kalau Wi-Fi connected, kalau Wi-Fi connected dia akan buat blink run. Maksudnya dia akan check lah semua status apps yang ada dekat telefon kita. Kalau tak connected, dia akan buat benda tadi yang di delete tu, iaitu dia akan gunakan switch manual yang ada dekat projek tu, iaitu kita akan gunakan command digital read T7 untuk baca sama ada pin tu ditekan ataupun tak ditekan. Switch yang kita guna adalah switch jenis capacitive sensor. Dia punya output dia sama saja satu ataupun kosong. Jadi simple sangat dia punya programming, sebab output dia macam digital input biasa, satu ataupun kosong. Cuma beza capacitive sensor dengan sensor yang biasa, capacitive sensor dengan touch sensor yang biasa adalah touch sensor yang biasa kita perlu tekan sentuh. Capacitive kita hanya perlu mendekatkan tangan saja. Nak sentuh boleh, tak sentuh pun tak apa. Okey, jom kita tengok dekat hardware dia. Kita masukkan kod dan kita tengok macam mana fungsi pada hardware dia. Kita akan sambungkan power kepada hardware. Kita dah masukkan kod yang latest tadi ke dalam hardware kita. So yang ni capacitive sensor. Cantik, cute, comel, tapi sangat powerful. Okey, kita akan masukkan power. Power saya dapatkan daripada power bank lah macam biasa. Okey, first kali dia akan buat carian kepada internet, connecting to the internet. Dan sekejap lagi dia akan cari internet. Dia bukan cari internet semata-mata, dia akan cari dan internet connected. So kalau perasan saya ada buat sedikit tambahan perkataan dekat atas tu, mode online, LED is on. Maksudnya kalau mode ni online, LED is on, maksudnya kita boleh control daripada phone. Maksudnya dia connect ke Wi-Fi lah. Kita tahu switch tu connect ke Wi-Fi. Okay. So kita akan cuba matikan sambungan Wi-Fi. Okay, saya akan matikan sambungan Wi-Fi sekejap. Okay, saya dah matikan kepada sambungan Wi-Fi. Kalau kita boleh tengok, mode tu offline. Offline tu maksudnya dia dah tak sambung kepada Wi-Fi lah. Kalau kita ambil telefon pun, telefon tak boleh kawal LCD ni. Sebab apa? Sebab Wi-Fi dah tak ada. So walaupun telefon ni hantar kepada server Blink, tapi ESP tak boleh nak ambil sebab
ESP tak bersambung dengan server Blink melalui Wi-Fi. So macam mana nak control? Bila Wi-Fi dah down, kita pakai switch ni. Dia jadi hantu pula. Ini yang saya maksudkan dengan hantu tadi tu. Iaitu kita boleh tekan sama ada sentuh ataupun mendekati. Dia dah jadi macam tu. Sekali lagi. Kita nak on balik. Kita on. Kita off. Capacitive sensor. Dia tak perlukan macam switch biasa, kita perlukan tenaga untuk tekan. Yang ni tak perlukan tenaga. Hebat tak hebat capacitive sensor? Kita berjumpa lagi di tutorial training yang seterusnya. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Tada, gas sensor kita dah pasang lah. Nampak cantik, kemas. Dan kita pasangkan dulu power. Okay. Sistem start, connecting to the internet. Dah. Dia buat carian internet connected. So mode, tada, online. LED is off. LED tu sebab sebelum ni kita buat projek, kita guna term LED. So nanti kita akan tukarkan kepada term mungkin socket. Socket is off. Gas level at 0%. Untuk monitor gas inilah. Katakan kita letak dekat ruang tamu ke, dekat dapur ke. Contoh kalau ada kebocoran gas daripada dapur gas kita, dia boleh bagi tahulah kita nanti notification dekat telefon kita melalui IoT. Kata ada kebocoran gas. So kita bolehlah buat tindakan lanjut. Touch sensor dia macam biasa berfungsi. Puk. Okay. So jom kita tengok next punya data dia lah. Kita tengok data dia macam mana kita connect gas sensor ni kepada ESP32 ni. ESP32 bawah ni. Okay, jom. Untuk dia pin kali ni mudah saja. Kita akan sambungkan gas sensor. Kita akan sambungkan gas sensor kepada ESP. Gas sensor dia ada 4 pin, tapi kita akan guna 3 pin saja. Pin VCC, pin power, pin ground dan pin analog output. Analog output kita akan sambung kepada pin AO ESP8266. ESP8266 ada satu saja pin analog. Itu antara kekurangan ESP8266 lah kalau kita bandingkan dengan ESP32. ESP32 boleh dikatakan ke semua pin dia boleh digunakan sebagai analog pin. Tapi ESP8266 satu saja analog pin. So kita akan gunakan pin tersebut kepada gas sensor AO. Pin ground akan sambung kepada the ground. VCC dia kita akan sambung kepada pin 5V. Sebab gas sensor ni dia berfungsi melalui pemanasan. Berfungsi melalui pemanasan. So untuk dia didesain untuk digunakan dengan voltage 5V. 5V akan masuk sini, dia akan panaskan sensor ni dan mulalah sensor ni akan mengeluarkan bacaan yang sepatutnya. Okay, jom kita tengok bahagian kod pula. Okay, kita akan tambahkan kita akan buat kod dia. Kod ni nanti kita akan saya akan linkkan di bahagian product description, di bahagian video description untuk panduan umum. Okey, kita akan edit kod ni. Kita akan tambah kod ni adalah kod yang video sebelum ni, episod sebelum ni. Kita akan tambah. Pertama apa yang kita akan tambah adalah timer. Timer fungsi timer adalah untuk setiap, katakanlah untuk setiap seminit Blink akan check
apa yang terjadi kat dalam ESP8266. So kita akan letakkan seterusnya adalah pin analog apa yang kita nak guna. Dalam kes ni, pin analog yang kita nak guna hanya ada satu saja, iaitu pin AO. Okey, selepas tu kita akan lompat masuk ke dalam void setup. Untuk sistem programming Arduino, loop yang pertama yang akan pergi adalah loop void setup. So dalam void setup ni saya akan tambah satu, iaitu serial print. Ini untuk memudahkan proses debug kita nanti. Start saja sistem, ESP8266 akan hantar serial print kepada komputer. Kalau dihubungkan kepada komputer lah, ni untuk debug saja, untuk memudahkan kita. Selepas tu saya akan wujudkan timer. Kat atas tadi tu kita hanya construct saja, bawah ni kita nak wujudkan timer, iaitu setiap satu saat. 1000L ni mewakili 1 saat. Lepas tu masuk ke dalam void loop. Void loop kita akan tambahlah timer run. Ini untuk dia check timer tu dah sampai 1 saat ataupun tidak. Okey, selepas tu kita akan buat satu function baru untuk kita apa yang kita nak buat apabila timer tu hit dia punya 1 saat. So apa yang dia akan buat adalah dia akan check bacaan sensor, bloop 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 bloop, dan dia akan print OLED. Okey, print OLED ni apa yang dia akan print adalah dia akan print tentang sensor, bacaan sensor dan bacaan pin yang ada ketika tu lah. Seterusnya, print OLED ni pun kita kena letak di beberapa bahagian seperti dalam void setup. First sekali masuk tu dia kena print dulu apa yang sepatutnya. Kedua adalah dalam satu lagi dalam bila dia baca integer V0 ni. So kita jadikan dia sebagai print OLED. So kod dia simple lah. So jom kita tengok kepada Blink pula, macam mana kita nak edit di Blink. Ok, sekarang kita di Blink. Jom kita edit. Kita akan gunakan gauge. Kita kecilkan dulu size button ni. Kecilkan kedua-duanya, sebab meter tu kita akan letak dekat atas, meter gas. Ok, kita susun cantik-cantik. Ok, dah kot. Ok, nice. So kita tambah 1 meter dekat atas untuk digunakan oleh gas sensor. So bacaan dia adalah 0 sehingga 100. So data stream kita wujudkan satu data stream yang baru. Itu V1 0 hingga 100. Unit dia adalah persen. Percentage. Okay, done. Design title kita bubuh gas sensor, gas reading. Okay, gas reading, centerkan, font size auto. Okay, done, cantik. Satu lagi kita nak buat yang ni depan ni. File type CP limiter.
So data stream kita pilih V1. V1 ni jangan lupa masukkan ke dalam kod juga. Okey. Okey, kita punya, oh dia punya tak cantik lah dia punya button. So kita edit button dia. Kita tak boleh letak auto dah. Kita letak kita adjust lah. Cancel. Okay tak? Cuma kita check. Okay, on off dia asal boleh besarkan sikit lagi. Ataupun dah okay. Asal dah okay. Okay, nice. Okay, jom kita tengok macam mana dia berfungsi pula nanti dekat projek. Ini yang XBlink yang kita buat tadi tu. So gas sensor ni dia akan hantar data kepada XBlink ni. Okay, jom kita sambung power dulu. Nanti 5V ni kita tak ambil pada power bank dah. 5V ni kita akan ambil pada adapter. Maksudnya dalam adapter ni nanti saya akan letakkan 5V charge, 5V converter kat sini. 5V converter itulah yang akan bekalkan 5V kepada sistem kita di sini. So yang ni hanya sementara sajalah 5V daripada power bank ni. Okay, first kita akan check LED kita. Tu. On, off. Okay, done. So next kita akan check kita punya sensor gas pula. So saya ambil lighter. Aplikasi dia kita nak letakkan sensor gas ni dekat rumah. Saya gunakan MQ2. MQ2 ni dia boleh detect secara umumnya untuk detection flammable gas. Apa-apa gas yang boleh menyebabkan kebakaran seperti gas CO2, gas LPG dan sebagainya. Okey, jom kita masukkan gas. Saya akan tekan banyak sikit. Oh, terlebih 100 pula. Apa nanti dia akan turun, dia dah turun. So kita boleh tengok secara live dan secara berapa lajunya dia punya respon dengan XBlink. Ini bukan daripada sistem ni kepada telefon ya. Sistem ni kepada server Blink. Server Blink dia hantar balik ke telefon ni. Boleh tengok video yang sebelum ni yang saya kata beribu-ribu batu jauhnya tu. Okey. So berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Episod seterusnya saya akan buat upgrade. Sekarang ni AC socket kita ni 1 pole. So saya akan upgrade kepada 2 pole. Sebab apa 2 pole? Sebab kita ada 2 relay kat belakang tu. Satu untuk live, satu untuk neutral. Macam mana kita nak buat nanti? Jom kita saksikan di episod yang seterusnya. Selamat mencuba untuk episod ini. Bye bye. On off. Hooray. Yep, hooray. Kita akan sambung untuk convert kita punya AC socket kita daripada 1 pole kepada automatic 2 pole, yang mana kita boleh kawal menggunakan board ESP8266 dan melalui relay 2 pole. So kita ada 1, ada 2. Satu untuk kawal wire live, satu lagi untuk kawal wire neutral. Dua-dua ni akan dikawal oleh input in 1 dan in 2. In 1 dan in 2 ni kita akan kawal menggunakan satu pin sahaja. Sebab fungsi dia serentak. Switching antara live dan neutral mesti berlaku serentak. Okay, next. Sebelum ni kita dah guna D1, D2, AO dan D7. So sekarang ni kita ada lagi free pin iaitu D5 dan D6.
D5 dan D6. Sebabkan kita memerlukan satu pin saja, kita pilihlah salah satu. So dalam kes ni saya pilih D6. So wiring dia sangat simple. Relay pin ni memerlukan ground, memerlukan VCC iaitu 5 volt. Oh, dalam kes ni kita guna 5 volt bukan 3 volt. So kita ubah sikit wiring dia. Kita akan ambil 5 volt. Sebab apa 5 volt? Sebab jawapannya adalah sebab relay di atas board modul relay ini menggunakan 5 volt DC. Dan input pin dia adalah D6. Dia ada sebahagian board di input in 1 in 2 ni dia perlukan paras 5 volt juga untuk activate. Setengah board dia tak perlukan paras 5 volt, 3.3 volt pun dah cukup. Sebab yang ni board ni dia adalah jenis board optocouple. Jenis board optocouple ni dia lebih mudah lah sebab dia tak direct control relay. Optocouple, melalui optocouple dia akan control relay. Kalau setengah board yang perlukan 3.3 volt, kita perlu main dekat sini lah, JD VCC dan VCC ground ni. JD VCC kita sambung kepada 3.3 volt, VCC 5 volt, ground kepada ground. Yang ni nanti kita tengok dekat aware dia. Kalau connection macam ni okey, memadai, kita akan guna connection macam ni lah. Kalau connection macam ni tak boleh control relay module ni, kita akan kacau dua pin ni, JD VCC dan VCC. Okey, next seterusnya adalah di bahagian relay. Okey, sini bahagian input untuk control relay. Sini bahagian output yang mana kita akan sambungkan kepada AC socket. Okey, ini AC socket dia. AC socket. So ini wire 3 core. Wire 3 core kita. Kita ada 3 basic wire, iaitu live warna biasanya warna coklat, ground warna hijau dan neutral warna biru. So masing-masing akan disambungkan, live dan neutral akan disambungkan kepada pin common untuk relay lah. Dan normally open dia kita akan sambung kepada pin masing-masing, iaitu neutral, common akan keluar normally open kepada connection neutral AC socket. Begitu juga dengan live akan sambung pada common, salah satu common relay, dan keluar balik melalui normally open kepada live socket. Grounding kita akan sambung direct kepada grounding. Macam mana nak tahu nak sambung normally open atau normally close? Biasanya kita sambung normally open lah. Tapi kita kena tengoklah configuration relay dan kod yang kita buat nanti, sama ada perlu disambungkan kepada normally connect atau normally open. Tapi biasanya normally open lah kita sambung. Sebab bila turn on, kita nak relay tu dalam keadaan off. Relay tu dalam keadaan open. Okey, jom kita tengok kita terus kepada step yang seterusnya. Okey, jadi kita dah buat dia punya wiring. Kita convertkan satu pole, yang ni kita panggil satu pole AC socket ya. Kita convert satu pole AC socket ni kepada dua pole. Maksudnya AC socket ni kita akan sentiasa on kan. So connection dia dalam ni sentiasa on. Dan kita akan jadikan dia dua pole, iaitu yang dikawal oleh relay dalam tu lah, relay module. So yang ni dia punya AC socket ya, AC plug power, daripada power extension nanti kita masukkan ke sambungan dia kepada relay module.
dan keluar balik kepada AC socket. Okey, yang ni adalah converter 5 volt 240 ampere kepada converter 5 volt. Nanti kita akan tarik kuasa pada sini juga, pada common relay. Kita akan masukkan kepada wire live neutral, keluar 5 volt dekat sini. Nanti kita akan supply kepada ESP8266 untuk punca kuasa 5 volt. Sekarang ni kita masih lagi bergantung pada wire USB, sebab masih lagi dalam proses kita nak masukkan kod lah, kita nak buat debugging lah, apa semua. So kita step kali ni kita nak convert single pole AC socket kepada double pole AC socket, dan kita akan kawal melalui ESP8266. Okey, jom kita sambungkan, kita kemaskan dulu. Kita masukkan skru. So nanti live dengan neutral ni dia akan diputuskan secara serentak. Kalau gunakan soket ni lah. Sebab kalau kita dengar TMB ke bagi nasihat, kalau nak off kan power tu, nak betul-betul jimat, hampa kena tarik power plug tu. Kaedah kedua, hampa guna double pole lah, double pole AC socket. Bila hampa off, live dengan neutral akan diputuskan. Jadi lebih selamat lah hampa punya power tu, iaitu live dengan neutral dia dua-dua dimatikan, diputuskan. Okay, kita akan kemaskan lagi. Kita akan pasang skru satu lagi. Lepas ni kita akan masukkan kod, iaitu kita akan kawal menggunakan apps Blink double pole AC socket ni. Nanti kita akan test lah. Kita akan masukkan mungkin lampu bilik waktu malam tu kan, lampu kecil tu. Kita akan tengok sama ada dia berfungsi ataupun tak, sama ada kita boleh kawal ataupun tak boleh kawal. Okay, nice, kemas. Connection dekat ni pun saya dah buat pada ESP8266 kepada boleh nampak tak atas, kepada relay module ni. Tak berapa boleh nampak dari ni, tapi saya dah buat lah ikut schematic yang saya tunjukkan tadi. Ok, kemas. So kita akan masukkan kod. Kita akan pergi buat kod. Jom. Seterusnya kita akan masuk ke bahagian kod. Okey, penambahan yang kita lakukan daripada kod yang lepas. Kod ni adalah sambungan pada kod yang lepas. Apa yang kita tambah adalah di bahagian sini, iaitu kita perkenalkan pin untuk relay control, ataupun kita namakan D6 yang kita sambungkan relay tadi. D6 ni kita namakan sebagai relay control. Selepas tu kita bagi tahu apa command untuk aktifkan relay, apa command untuk matikan relay. Aktifkan relay ni maksudnya kita akan onkan AC socket. Matikan relay ni maksudnya kita akan diaktifkan AC socket. Untuk aktifkan AC socket kita bagi command low. Untuk matikan AC socket kita bagi command high. Okey, selepas tu dia akan lompat ke dalam void setup. Okey, first kali bila on dia akan ESP8266 akan masuk ke dalam void setup. Penambahan dalam void setup, apa yang kita lakukan adalah di dalam kita tambah arahan command pin mode relay control sebagai output. Selepas tu kita matikan relay control tu. Relay control kita deactivatekan. Maksudnya bila ESP8266 nanti on, dia akan deactivate.
Selepas tu dia akan lompat masuk dalam void loop. Tak ada apa-apa perubahan kod yang kita lakukan. Next adalah pada blink right V0. Subroutine ni dia akan dipanggil apabila ada perubahan value dalam V0 pada apps blink. Dekat apps kita lah, V0 ni adalah button. Bila kita tekan button, kalau button tu dia return value button off, kita tekan button dekat apps blink lah, dia return value button off, kita akan deactivatekan relay. Kalau sebaliknya, kita akan activatekan relay. Sebaliknya ni maksudnya kita tekan dia sebagai button on lah, dia akan activatekan relay. Okay, next kita akan tengok apps blink kita. Kita akan tengok apps blink macam mana dia punya rupa, sebab kita nak ubah sikit. Okay, jom. Next kita akan edit apps blink ni. Sebab bila saya tengok balik, dia macam redundant kita letakkan dua benda kat sini, button dan LED. Sebab button dia dah macam LED. Sebagai contoh, saya tekan off, LED dia pun on. Saya tekan off, LED dia pun mati. Okay, kita akan buang dia punya LED. So, kita akan besarkan sedikit dia punya button. Tak sedikit lah, banyak lah juga. Hampir 2 kali ganda. Okay, dan kita back balik. Dan kita tekan. On dia menyala. Off dia mati. On dia menyala. Off dia mati. Okay, nice. So, kita dah masukkan kod. Kita akan tengok macam mana berfungsi ke tak kita punya AC socket. Jom. Ok, sekarang kita dah masukkan kod apa semua, settle, hardware, wiring dah settle. Jom kita on. Kita tengok apa yang akan terjadi. Ok, jom. Ok, macam biasa dia akan buat blink connecting. Dia akan connect ke internet. Selepas di on kan, internet connected. Ok. Oh, LED is off. LED is off, nanti kita kena tukar kepada AC is off. Okay dah, AC socket. AC je lah. AC is off. Bukan, socket. Socket is off ataupun socket is on. Itu next video kita akan tukar perkataan LED kepada socket lah. Okay, kita tengok boleh tak kita nak control. So sekarang ni saya dah on kan. Power ni saya dah on kan. So sini saya dah on. So dua-dua dalam keadaan on. Maksudnya plug ni ada power yang dimasukkan kepada common relay. So common output pada relay tu yang akan control switch ni. Okay, jom kita tengok boleh tak control. Okay, yang ni yang terbaru lah. Kita punya penampakan yang terbaru. Kita dah adjust button ni supaya ada button saja. Okay, jom kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nice. Kita off. Okay, nice. On, off, on, off, on, off. Hooray. Yep, hooray. Okay, jadilah smart switch kita versi kita convert satu pole kepada 2 pole AC socket. Tapi yang manualnya kita tak buat lagi lah. Yang ni dekat next punya video. Okay, bye bye. Kita berjumpa lagi dalam next punya video. So kita boleh guna switch inilah untuk on off bila wifi down. Kita akan teruskan daripada sambungan yang ini. Sekarang ni sambungan ini kita remind balik. Ya, kita sambungkan kepada relay untuk kita kawal AC socket kita. So ini daripada plug point AC socket. Yang ni yang output AC socket. Sekarang ni kita perlu bekalkan 5 volt. Kita tak mau dah ambil power daripada USB sini. Kita nak ambil 5 volt daripada AC power ni. So AC power ni
kita perlukan converter module. Converter module ni untuk convertkan AC kepada 5 volt. So sini bahagian AC dia, sini bahagian 5 volt dia. Modul converter ni banyak dekat online. Just pilih yang bersesuaian. Macam untuk projek ni perlukan AC kepada 5 volt. Ini salah satu variasi yang ada lah dekat luar sana. Banyak lagi converter lain yang ada. Just ambil satu sebagai contoh. So kita pada input ni, input AC socket AC ni, kita akan tarik 240 volt live dan neutral, masukkan ke dalam converter, dan converter ni akan convert kepada 5 volt. So kita akan 5 volt ni kita akan tarik wire masuk kepada Vin, dan wire ground masuk kepada ground. So kita akan dapat power on lah sistem IoT kita. Sistem ni kita dapat power on kan semua sistem ni. 5 volt masuk Vin, ground masuk ground. So kita dapat power on semua benda ni. So jadi selesai masalah guna dua power. So sekarang ni semua kita guna power pada adapter saja, adapter AC socket. Bila kita on saja adapter ni, semua on. Okey, jom kita tengok bahagian kod dia. Sebab bahagian kod dia kita nak upgrade. Sebelum ni kita perlu kawal semua sistem ni menggunakan wifi. So bila wifi down, so kita tak boleh nak kawal dah lampu soket kita. Contoh kalau kita sambung lampu dekat soket kita dah tak boleh nak kawal dah. So inilah masanya untuk kita coding switch ni, switch touch switch ni. So bila gunanya bila wifi down, so kita boleh guna touch ni lah. Bila wifi ada, kita gunalah control melalui apps kita. Okey, jom kita tengok bahagian lita dan bahagian lita sebenar dia dan bahagian kod dia. Okey, ini yang bahagian converter. Converter daripada AC, converter pada AC, live neutral pada AC, dia akan keluarkan 5 volt. 5 volt yang ni lah, wire hitam merah ni, dan akan masukkan ke dalam ESP32 bahagian sini lah. So kalau sebelum ni kalau tengok saya just guna tape untuk kemaskan bahagian-bahagian connection ni. Sekarang ni saya dah gunakan heat shrink. Heat shrink lebih kemas lah. So sini pun saya heat shrink kan untuk sebelum dia akan masuk ke dalam relay, dan juga dia akan masuk ke dalam converter dan hasilkan 5 volt. Ini bahagian converter 5 volt lah, untuk bekalkan kuasa kepada board ESP32 ni. So sekarang ni lepas ni dah tak perlulah cucuk USB, kecuali kalau kita nak programkan, nak tambah kod, kita cucuklah USB. Okey, jom kita ke bahagian yang seterusnya. Penambahan bahagian kod pula kita lakukan kebanyakannya di sebelah di dalam void loop. Dalam void loop kita pecahkan kepada dua bahagian, iaitu di bahagian if, iaitu if kalau wifi terputus. Satu lagi else kalau wifi connected. Kalau wifi connected, dia macam biasalah, macam sebelum ni dia akan buat blink run dan timer run. So fokus kita dekat tempat sekarang adalah di bahagian apabila wifi disconnected. Apabila wifi disconnected, setiap beberapa saat kod akan check sama ada wifi boleh disambungkan ataupun tidak. Kalau wifi tak boleh disambungkan, dia akan proceed sama ada untuk check switch touchscreen tu lah,
sama ada ditekan ataupun tidak ditekan. Kalau ditekan, kalau kita touch sekali, dia akan toggle relay tu, maksudnya dia akan on off lampu tu, dan juga dia akan continue untuk monitor bacaan sensor gas kita, dan dia akan showkan dekat OLED tersebut. Bahagian kod dia simple saja untuk kita edit di bahagian apabila Wi-Fi itu terputus. Kod saya ada letak di bahagian description, boleh tengok di sana kalau nak meneliti dengan lebih lanjut. Okey, jom kita check dekat bahagian, kita masukkan kod ke dalam hardware, dan jom kita tengok bagaimana hardware kita berfungsi. Kalau sebelum ni kita masukkan USB dekat sini untuk power upkan sistem IoT kita. So sekarang ni semua kita dah ambil pada input AC ni. Kalau kita on ni, maksudnya dia akan on keseluruhan sini. Akan masuk on sini, dan dia akan kawal onkan sistem IoT, dan sistem IoT akan kawalkan output AC socket ni. Bahagian apps kita tak ada buat apa-apa perubahan, masih sama. Okey, jom kita onkan dan kita tengok macam mana ianya berfungsi. Okey, kita akan onkan plug, onkan AC, dan selepas on, kita tengok sistem IoT dia automatic akan on. Okey, first kali dia akan buat connecting to the internet connected, macam itulah rupa LCD dia. Mode sekarang online, dia dah connect ke internet. Sebelum ni kita tulis LED is off, LED is on. Sekarang ni kita ada tukar dah kepada socket is off, socket is on. Gas level at 0%. So sekarang kita boleh kawal melalui telefon macam biasa. Off, on, off, on. Jadi dia punya gas level pun berfungsi macam biasa, macam sebelum video sebelum ni. So kita akan tengok macam mana bila offline pula. Kita akan tutup internet. Okey, sekejap saya pergi tutup internet dulu. Okey, internet saya dah tutup. So kita akan cuba kawal melalui apps. So tak boleh nak kawal sebab internet dah mati. So di sinilah gunanya switch ni lah. Switch touchscreen ni. So kita akan touch. So boleh kawal lah melalui touchscreen apabila internet mati. So kita boleh tengok dekat situ mode offline, socket is on, gas level at 0%. So kita boleh guna switch inilah untuk on off bila Wi-Fi down. So jom kita test gas sensor dia function ke tak. Okey, gas level pun function, tapi data ni dia tak akan muncul dekat apps lah. Sebabnya Wi-Fi tak ada, so dia tak boleh hantar data kepada telefon. Okey, semoga berjumpa lagi di tutorial yang seterusnya. Kalau ada apa-apa komen untuk penambahbaikan sistem ni, boleh komen di bawah. Assalamualaikum, bye bye.